Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Adam. Ada Azra. Baca doa kau, Adam. Saya tu. Engkau lah. Buat apa? Baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. ta'ala hikmataka wa insya'alana min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, so hari ini kita bersambung lagi dalam tajuk fungsi. Okey, dalam tajuk fungsi. Okey, bab yang pertama yang kita dah skip hari tu, kan? Alamak. Don't save. Sekejap Alamak, keluar pimpong pula. Okey, ni semua kita dah tengok hari tu. Sampai. Okey, ni saya dah bagi latihan. Betul? So, untuk hari ni kita akan tengok pasal domain, kodomain, objek, image, semua tu. Okey, ni dia. Sana, saya dah share belum? Belum eh? Belum. Okey, nampak? Nampak sekarang? Nampak Pak? Nampak. Okey. So kita akan tengok tungtang lagi masuk. Okey. Jadi kita akan tengok kat sini menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Secara amnya domain bagi suatu fungsi ialah set nilai X. Domain pada paksi X. Julat pada paksi Y. Itulah paling mudah nak tengok. Okey, ataupun domain ni sama juga sebagai objek dan julat ni sebagai image dia. Okey. Jadi kat sini dia kata membuatkan suatu fungsi tertakrif manakala julat pula ialah set nilai Y yang diperoleh selepas menggantikan semua nilai X yang menggunakan yang mungkin. Okey, maksudnya okey, dia akan ada you punya macam hari tu kita kena cari dia punya function notation dia kan. You kena try, you masukkan semua X. Okey, lepas kamu masukkan nilai X, you dapat nilai Y dia. Jadi Y itu adalah julat dia. Okey, semua nilai X itu adalah domain dia. Okey, ataupun nak tengok dekat sini senang, berada di paksi X itulah domain, yang julatnya berada di paksi Y. Kalau dia fungsi discrete, ini fungsi discrete. Nanti kamu belajar form 5 tajuk probability distribution. Okey, discrete kalau tengok graf dia, satu objek dia buat naik atas pergi image. Objek pergi image. Ini graf untuk fungsi discrete. Kalau graf linear kita sambungkan dia punya titik ini. Ini graf linear. Okey, ataupun graf kuadratik ke kubik ke semua tu. Dan kalau tengok fungsi selanjar. Untuk fungsi selanjar, domain dia tak akan keluar satu-satu. Kalau macam ni domainnya 1, contohnya lah 1, 4, 5, 6 contoh kan. Tapi domain untuk fungsi selanjar, dia nilai sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Contoh, kalau dia kata bermula dekat sini, contohlah kat sini dia bagi kamu, sekejap ya. Okey, contoh kat sini 1, kat sini 5. Okey, sini 2, sini 15. Ini contoh. Jadi untuk fungsi selanjar, domain dia tak akan tulis 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Tapi dia tulis begini. Maksudnya apa? Nilai X berada di antara, nilai X adalah nilai 1 hingga 5. 1 hingga 5 maksudnya ada perpuluhan. 1.1, 1.00032 sini entah apa-apa. Iaitu bermula dari 1 sampai ke 5 sehingga sekecil-kecil atau sebesar-besarnya 5. Faham? Tapi kalau dia dalam bentuk fungsi diskrit, nombornya 1, 4, 6 contoh. 8 macam tu. Dia akan ada satu-satu digit nombor. Integer. Kalau macam ni dia ditulis dalam inequalities iaitu ketaksamaan. Clear? Okay, itu domain dan domain dan julat. Okay, awak tengok menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Ini fungsi. Domain iaitu awak tengok di manakah anak panah ini bermula. Anak panah bermula dari sebelah kiri, bom pergi ke kanan. Jadi domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomain
Apa dia kodomen? Kodomen 3, 5, 7, 9 dan 11. 11 ni walaupun dia tak ada pasangan, kita ambil dia sebagai kodomen dia. Tapi nanti kita tengok kalau dia image ataupun range tu juga dikenai kalau bahasa Melayu julat. Kita tak ambil nombor 11 ni. Jadi kat sini dia kata apa? Set unsur X iaitu nilai-nilai X yang boleh digantikan ke dalam F dinamakan domain. Kalau awak tengoklah, kalau matematik ni dalam ayat macam ni, pening awak nak memahamkan. Kan nanti awak baca dengan intonasi lain, awak faham lain dah. Jadi X tu apa? Nak senang X tu tengok ni, punca dia ni. Anak panah ni, mana awak nak shoot? Awak duduk kat sini kan? So tempat duduk awak tu lah awak punya domain. Kodomen kat mana? Awak pergi dekat apa nama? Tempat awak memanah tu. Okey, awak tembak tu. Kan kalau pergi ion dah tak ada dah tempat main-main kat atas tu kan. So domain tu diri awak lah. Diri awak ni. Diri awak. Gantikan awak dengan apa nilai. Awak ni X. So gantikan awak dengan pelbagai. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ini domain. Jadi jangan kata domain tu sebelah kiri ke sebelah kanan. Dia depend on your arrow ni. Kalau arrow dia terbalik, maka domainnya sebelah sini pula. Macam tu. Okay. Domain iaitu tempat bermula awak di mana. Faham? Okay, clear? Tolong komen. Faham. Okay, next. Okay, jadi di sini tentukan domain, kodomen dan julat. So, di sini domain kita semua sekali ni PQRS. Kodomen kita 1, 3, 4, 7, 9. Tapi julat hanya 1, 3, 7, 9. Julat hanya diambil untuk yang ada pasangan. 4 tak ada pasangan dia, kesian. Dia tak ada orang nak dia. Jadi 4 tu bukan dia bukan elemen untuk julat. Range. Okay. You tengok dekat B. Apa domain dia? Domain dia negative 2, 0, 2 and 4. Tapi nampak tak kat sini ni ada. Dia tengah-tengah. Bermakna 3. Negatif 2. 0. 1, 2, 3 dan 4. Sebab awak nampak tak dekat sini. Dia punya titik ni sebenarnya dia ke bawah ni. Bawah ni. Jadi kalau ini negatif 2, 0 bermakna 1, 2, 3 dan 4. Itu domain. Okay. Dan kodomen dia, you tengok. Kodomen dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan untuk domain, kodomen, juga julat, kamu kena tuliskan dalam notation set. Fungsi, tata tanda fungsi. So, domain dia saya buat D, awak kena tulis yang lengkap. Domain dia, negatif 2, 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, kodomen dia ialah 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan dia tanya julat ataupun range. Okey, julat ataupun range. Julat dia awak ambil kat sini. Okey, saya silap tadi. Kodomen. Okey, untuk graf ni betul lah. Kodomennya you ambil dari kosong kodomen kosong pun ambil. Sebab kodomen awak ambil walaupun tak ada pasangan. Julat awak ambil yang ada pasangan. Maksudnya 1, 2, 3, 4 dan 5 itu julat. Jadi julat ni ambil yang ada pasangan. So macam dekat soalan kat soalan A tu kalau kita tengok soalan A. Ya. Okey, untuk soalan A you tengok domain. Domainnya tuliskan dalam tanda fungsi P, Q, R dan S. Itu domain. Kodomen ambil semua 1, 3, 4, 7, 9. Itu kodomen. Then you punya julat. Julatnya ambil yang ada pasangan saja. 1, 3, 7 dan 9. Letak juga dalam set. Faham?
Boleh? Manakala yang C kita akan tuliskan dalam dalam inkolitis ketaksamaan. Ni dia. Nampak? Yang saya dah tunjuk tadi semua ada kat sini. Ni yang saya masukkan ketaksamaan. Sebab apa? Sebab graf dia tadi kalau awak tengok, grafnya ialah graf dalam bentuk fungsi selanjar. Mana dia? Dah terlajak dah. Patah balik dah. Dia dalam bentuk fungsi selanjar. Jadi, kalau ni, kan? Jadi, maksudnya antara kosong dengan satu ni, sebenarnya 0.0000 pun ada. Sebab tu, graf dia ni asalnya macam ni sebenarnya. Ni nilai sehalus-halus nilai dia buat. Ada garis, halus. Ada titik, titik. Jadilah dia bercantum. Sebab dia bercantum terlampau halus. Kalau yang ini, dia memang, satu objek, satu image, satu. Satu objek, satu image. Dia berpisah-pisah. Tapi yang fungsi selanjar ni, dia terlampau halus. Dia nombornya bukannya kosong, kemudian 0.1 tak. Tapi dia ada 0.0001, 0.0000, terlampau halus. Sehinggalah dia membentuk seperti itu. Boleh? Itu dia untuk domain, kodomain, julat. Berdasarkan graf diskrit dengan graf selanjar. Okey? Okey, ini dia. Fungsi ditarifkan. Ini fungsi dah tengok iaitu 2x tolak 1. Dia ada pagar tu. Ada pagar. Pagar ni penjara. Penjara. Orang kalau jahat, kan, jahat macam mana pun, masuk penjara, keluar daripada penjara, kalau kau tengok drama Melayu lah, saya dah lama tak tengok TV. Kalau awak tengok drama Melayu tu kan, keluar je daripada pintu penjara kan, insaf macam tu kan, betul tak? Kan? Betul tak? Hello, ada orang tak dalam ni? Betul. Kan? Keluar je jadi baik, tak nak isap rokok, tak nak semua baik je. Kan? Jadi kalau maksudnya pagar ni maksudnya orang yang negatif. Kan dia masuk je penjara, dah bagi tazkirah dengan ustaz kat dalam penjara tu. Keluar tu memang positive thinking, jadi baik. Semangat nak jadi baik. Tapi itulah masyarakat kadang totak menyebabkan orang ini akan back to normal balik. Tapi ceritanya masuk je penjara, keluar tu mesti jadi orang baik. Walaupun selepas tu tak kisahlah. Tapi keluar dia langkah je daripada keluar pintu penjara tu, dia akan jadi orang baik. Jadi dekat sini apa maksud modulus ni? Maksudnya semua nilai bila keluar dari dia ni akan jadi positif. Kamu tengok negatif 1. Negatif 1 bila kamu dah masukkan dalam sini 2 darab negatif 1. Negatif 2 tolak 1 awak dapat jawapannya adalah negatif 3. Saya dah kata tadi, negatif pun keluarkan jadi positif. So, negatif 3, keluarkan, you tengok dapat 3. 2 darab 0. 0 tolak 1. Negatif 1. Tapi ini dalam modulus. Jadi 1. Dan seterusnya. Jadi maksudnya, graf ini akan sentiasa berada di atas paksi X. Sebab nilai-nilai Y-nya akan sentiasa positif. Ada lagi yang baru masuk. masuk. Modulus bahasa Melayu apa? Modulus memang guna modulus. Dia tak semua ada orang nak masuk. Maksudnya tak semua terms tu dia ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. So modulus tu dia memang asal tak boleh bagi masuk orang ni. Muhammad Arif Daniel, saya nak klik dia tak boleh. Tu maksudnya Allah pun tak izin dia nak join. Nampak tak? Saya try admit dia. Suruh dia keluar balik lah. Nanti try masuk balik. Kalau Arif Daniel, awak dapat masuk tak? Arif Daniel dapat masuk tak? Kalau dapat masuk, tolong komen. Tolong angkat tangan. Ke suara saya tak ada dah? Suara saya ada tak? Hello? Suara saya ada ke? Adam? Megat? Zaim? Nabila? Saya tak ada. Alah. Dah ada. Ada tak suara saya? Lag
Okey tak? Ada Ego. Ada Okey. Ni lah, diorang ni ganggu. Masuk je dia jadi macam tu lah. Kenapa masuk lambat ni? Siapa baru masuk ni tadi? Siapa baru masuk? Tolong respon yang baru masuk, angkat tangan. Siapa baru masuk? Dah, semua tak ngaku. Tak apa, saya tengok rekod nanti. Siapa yang baru masuk tak ngaku buat tu, baru masuk. Okey, lepas ni saya tak admit lambat-lambat masuk. Okey. Okey, dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Hello? Hello? Hello, dengar tak suara saya? Dah siap? Tak. Asnida ni kelas mana? Asnida kelas mana? Asnida. Saya 4C. 4C. Okey. Okey, sorry tadi terputus. Okey, 60 orang, so ada lagi 11 orang tak join. Tolong isi kehadiran Tolong isi kehadiran. Okey, sorry. Saya sambung balik. Sekejap. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Nampak Okey. Jadi ini graf dia. Graf dia bentuknya seperti ini. Di mana kalau kamu nampak, graf dia warna merah ni. So maksudnya semua graf akan berada di atas paksi X. Okey, sebab nilai-nilai yang ada untuk Y-nya, ini kan awak punya nilai Y, nilai dia semuanya positif. Jadi you tengok negatif 1, 3 dekat sini. 0, 1, 0, 1 dekat sini. Setengah kosong dekat sini. 1, 1.
1, so dia berada di sini. Kemudian 2, 3. So dia akan, jadi yang penting dekat sini sebenarnya untuk nilai macam ni, soalan macam ni, yang penting sebenarnya you kena ambil nilai negatif 1. Okay, you ambil nilai Y kosong dan nilai X 2. Cukup. Awak ambil 3 jadual ni saja. Maksudnya bila kamu nampak graf itu dalam modulus, yang perlu kamu buat, tengok X, sini awak punya Y, awak buat je 3 jadual, cukup. Awak ambil nilai paling kecil iaitu negatif 1, paling besar iaitu 2, satu lagi awak kosongkan Y. Jadi kamu tengok negatif 1 kamu masukkan, so you dapat jawapan negatif 3. Modulus jadi positif. You masukkan 2, 2 dak 2, 4, tolak 1 dapat 3. Positif, keluar pun sama saja positif. Dan satu lagi, you ambil Y kosong. Apa masuk Y kosong? Ambil persamaan 2X tolak 1, you buat dia sama dengan kosong. Maka X-nya adalah 1/2. Kat sini 1/2. Jadi bila awak buat graf, sebenarnya kamu tengok ini awak punya paksi Y, ini awak punya paksi X. Okay, kita ambil nilai negatif 1. Negatif 1, kita ambil, you nampak, ambil dekat X. X-nya ada apa? Ada setengah. X-nya ada 2. Okey, negatif 1 dia kata 3. Negatif 1 dia kata 3. So, you ambil titik dekat sini untuk negatif 1, 3. Setengah kosong, 2 pun 3. So, ambil pembaris, gariskan. Macam ni saja untuk graf modulus. Maksudnya, kosong dengan 1 ni tak perlu buat pun tak apa. Sebab dia adalah straight line. Okay, dia garis lurus. Yang penting ambil nilai paling kecil, nilai paling besar dan kosongkan awak punya Y. Clear? Boleh? Clear, cikgu. Okay. Dah. Okay, kat sini tengoklah. Tentukan domain, kodomain dan julat. So, saya nak awak buat ni. Dah lakarkan graf. Nampak ni? Graf. Jadi, ingat bila lakarkan graf, ambil nilai paling kecil, ambil nilai paling besar. Okay, saya bagi contoh soalan pertama. Okey, soalan pertama jadi buat jadual. Sini awak punya X, sini awak punya Y ataupun FX awak samalah. Nilai paling kecil negatif 2. Nilai paling besarnya adalah 4. Satu lagi kosongkan Y. Negatif 2 gantikan. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Dalam modulus jadi 1. 4 tambah 1. 5. So dalam modulus positif so dia kekal 5. Satu lagi ambil persamaan X tambah 1 sama dengan kosong. Maka X-nya adalah negatif 1. Itu negatif 1. Jadi bila kamu buat graf nanti, kamu punya nilai paksi X awak yang hanya awak perlu buat adalah negatif 2, negatif 1 dan 4. Negatif 2 nilainya 1. 4 nilainya 5 contoh. So negatif 2, 1. Okey, kemudian kosong dekat X negatif 1 di sini. 4-nya 5. So, ambil pembaris, gariskan. Macam tu jawab punya graf. Faham tak? Saya contoh kat situ. Boleh? Faham. Okey. So, ini latih diri 1.2. Tolong buat dalam buku latihan. Kemudian hantar gambar. Kalau boleh, ini satu muka surat dah cukup dah. Okey, you divide. Nombor 2 je cikgu kan? Nombor 1 dan 2. 1, 2. Cakap lah. Aku dah cakap dah. Kau yang tak dengar. Okey. Okey. Hantar, buat dalam satu muka surat je. Jangan banyak-banyak. Tulisan tu dah tak cantik. Buat lagi, jangan membazirkan tempat. Okey. Bagi 2, awak punya kertas, buku awak tu yang besar tu. Bagi 2, buat. Memang cukup punya lah. Cikgu, nombor 1 tu ni cikgu. Apa? Senaraikan domain-kodomain dia. Yes, betul. Okey. Ini dia. Menentukan image suatu fungsi apabila objek diberi. Maksudnya kita punya X diberi. Apa benda ni? Ada promosi pula jus sedapnya. Okey, ni dia. Okey, tengok Apabila objek diberi, kita nak cari image. Sebenarnya kita dah buat dah tadi. Masa kita buat jadual. Jadi, maksudnya kat sini apa? You gantikan X-nya dengan 5. Masukkan je 5. Masukkan je kat sini 5. So, dapatlah jawapan seperti ini. So, ini soalan akan kata apa? Cari image. Apabila objek 5. Jadi, kalau dia buat F5, senang. Kamu terus buat. Kalau dia kata, ataupun soalan kata, cari Fx bila X sama dengan 5. Pun senang, awak faham. Tapi bila ayat, dia kata cari objek bila cari image bila objek adalah 5. Kat situ awak dah jadi tak faham.
Apa dia objek, apa dia image? Objek is your X. Objek itu adalah nilai X. Jadi kalau soalan kata cari image bila objek 5, so cara nak buat macam mana? Macam soalan A. Cari image bagi 1/3 di bawah F. Nampak tak? Dah mula buat ayat. Cari image. Bermakna 1/3 is your object ataupun nilai X. Ganti saja dalam nilai X. Faham? Senang je ni. Okey, ada yang tak faham? Okey, tak ada. Then awak tengok soalan C. Nilai-nilai X yang mungkin apabila image dia 8. Apa image? Image adalah you punya nilai Y. Jadi dia akan buat Fx sama dengan 8. Apa Fx? Fx is your equation here. You dapat 3x tambah 5 per x sama dengan 8. So 8 itu image. Sebab dia kata cari nilai X. X tu apa? X tu objek. Bermakna soalan C dia suruh cari objek apabila image dia 8. So apa image? Image is your Fx. Okay, image is your Fx. Bermakna Fx nampak? Fx sama dengan 8. Okay, jadi you punya persamaan Fx kamu adalah 3x tambah 5 per x. Sama dengan 8. Selesaikan. You dapat 2 objek dia. Jadi objek-objek yang mungkin atau nilai-nilai X yang mungkin adalah 5/3 dan juga nilai X sama dengan 1. Maksudnya kalau kamu gantikan X 5/3 dapat image dia 8. Masukkan X 1 juga dapat image dia 8. Clear? Faham? Faham, Cikgu. Okay. Okay, next. You tengok contoh ke-7. Ni samalah tadi. Okay, dia kata raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf Fx sama dengan 2x tolak 3 dalam modulus. That's why you tengok graf warna biru itu berada di atas paksi X. Dia kata nilai bagi F negatif 2 dan F4. Apa maksudnya? Ganti je lah negatif 2 dengan 4. Masukkan X yang negatif 2. Dapat jawapan. Masukkan X yang 4. Dapat jawapan. Sebab dia modulus. So, dua-dua nanti bernilai positif. Kalau nilai-nilai X bagi keadaan Fx sama dengan 5. Ni lain. Bila dia kata Fx sama dengan 5. Yang ini. Fx tadi saya kata nilai apa Fx? Objek. Image. Image. Jadi awak akan ambil Fx. Fx kita dekat situ kalau awak tengok. Jadi you akan dapat di sini. Fx kamu yang ini. Jadi you dapat 2x tolak 3 dia dalam modulus. Nilai-nilai X apabila Fx sama dengan 5. So awak buat sama dengan 5. Jadi cara buat 2x tolak 3 sama dengan 5. Dia dalam modulus 2x tolak 3 sama dengan negatif 5. Okay, dia kena dua nilai. Kenapa? Kalau image kamu 5 dalam modulus, keluarkan dapat 5. Kalau image kamu negatif 5, keluarkan pun dapat 5. That's why, bila dia modulus, you akan equalkan dua nombor. Satu positif, satu lagi negatif. So, you selesaikan 2x sama dengan 8, x kamu dapat 4. Okey, 2x sama dengan negatif 2, x kamu sama dengan negatif 1. Faham? Okey. Kalau awak tengok ada buku yang dia kekalkan image. Ada buku dia buat macam ni. 2x, yang ini sama. Yang ini dia pergi buat negatif 2x tambah 3 sama dengan 5. Dia kekalkan image itu yang positif. Tapi saya tak galakkan kamu buat cara ini. Kenapa? Sebab ramai pelajar akan tersilap yang saya kotakkan. Ramai pelajar pergi buat 2x tambah 3. Kenapa? Sebab dia kata negatif 3. So positifkan. Dia lupa bila persamaan semua kena ubah. Jadi saya tak nak awak guna cara ini. Awak guna je yang saya dah tunjuk. Satu, awak tukarkan X dia positif. Image dia positif. Satu lagi, you buatkan dia sama dengan negatif 5. Faham? Faham. Okey. Soalan C, cari nilai yang memetakan kepada diri sendiri. Map into itself. Memeta pada diri sendiri. Maksud apa? Siapa faham agak-agak apa maksud memeta pada diri sendiri ni? Siapa faham? Faham. Faham. Saya pun tak tahu. Faham ke tak faham? Faham. Faham tak? Tak faham, Cikgu. Jawab tak je. Kalau kau sebut tak faham, cikgu, saya dengar faham je. Okey. Tak. Okey, senang.
Jadi memeta pada diri sendiri, kamu pergi cermin tengok muka kamu. Kan? Jadi itu yang dikatakan memeta pada diri sendiri. Object dan image benda yang sama. Jadi dekat sini maksudnya you kena try. Contohlah kita try. Kita masukkan F2. Dapat tak image 2? Masukkan F3. Dapat tak image 3? Sepatutnya kalau untuk orang yang tak pandai ataupun tak belajar math, dia akan cuba-cubalah. Tapi tak dapat-dapat jawapan. Sebab dia cari dengan nombor bulat. Integer positif. Kok jawapannya negatif. Ataupun dia cari integer tapi jawapannya dalam fraction. Jadi kamu dah belajar maths, jadi janganlah guna try and error. Sebab memang error lah jawapan kamu nanti. So, bila dia kata memeta pada diri sendiri, sebenarnya apa yang kamu buat adalah kita buat fx equals to x. Fx equals to x. Saya buat dekat atas ni. Kenapa fx equals to x? Maksudnya di sini ialah bila objeknya x, image-nya pun x. Itu yang dikatakan memeta pada diri sendiri. Jadi sekarang kalau kita tengok dekat sini, kamu punya persamaan 2x tolak 3. So cara penyelesaian kamu akan buat 2x tolak 3 sama dengan x. Macam tu. So 2x ini dapat x sama dengan 3. Jadi cuba kita masukkan dalam sini 3. 2 kali 3, 6. 6 tolak 3, 3. Nampak? Maksudnya kita masukkan x 3, jawapannya 3. Itu yang dikatakan memeta pada diri sendiri. Faham? Faham. Jadi lepas ni bila dia kata memeta diri sendiri, kamu buat fx equals to x. Maksudnya objeknya x, image-nya juga x. Itu yang dimasukkan dengan memeta pada diri sendiri. Okay, next. Domain bagi fx kurang dari 1. Okay. So, awak ambil persamaan fx, 2x tolak 3, awak gunakan dia kurang dari 1. Okay, awak selesaikan. Yang satu lagi samalah. Cuma bezanya tadi guna tanda sama dengan. Kat sini dia guna lebih kecil. Okay, tengok Okay, nampak yang ini? Ni saya dah tunjuk tadi. You tengok, masukkan nilai. Ini yang dikatakan... okay, nampak tak kat sini? Okay, buku ni dia dah guna macam saya buat tadi. Iaitu, dia buat 1 negatif 5, 1 lagi 5. Kalau dulu, dia orang kekalkan 5 dua-dua. Okay, so ini tak ada masalah lah. Dah sama dengan cara saya buat. Ini yang dimasukkan memeta pada diri sendiri. Fx equals to x. Kalau kamu kata, tak nak lah cikgu, saya tak nak x. Kamu buat apa? Fa. Boleh? Fa akan equals to apa? A. Yes. Benda yang sama. Okay? Selesaikan awak dapat nilai x. Yang ini yang saya kata tadi, kurang dari 1. Kurang dari 1 awak selesaikan lah. So, sebab dia modulus. Kalau dia modulus, bila 1 maksudnya 1 positif, 1 lagi negatif. Jadi kat sini selesaikan. Okey, saya padam sikit. Okey, jadi kalau awak tengok, ini jadi 2x. Sini kurang 1 kan, negatif 3 pergi sana, dapat 4. Negatif 1 tambah 3, so you dapat negatif sama 3 adalah 2. Jadi kecilkan x-nya antara 1 dengan 2. Ini jawapan. Okey? Dan soalan E tadi dia kata lebih besar 3. Lebih besar 3 sama juga. Awak akan buat 1 lebih kecil, 1 lagi lebih besar. Dan awak tengok 1 buat negatif 3, 1 lagi buat nombor 3. You selesaikan, dapatlah jawapan. Dia kata x kurang 0, x lebih besar 3. Okey, yang ini awak tengok, dia pecahkan. Okey, you tengok dekat sini, dia buat ni tanda dia lebih besar daripada 3. So, you akan buat 1 lebih besar 3. 1 lagi awak buat lebih kecil negatif 3. Sama juga dengan ini sebenarnya. Kan? Ini dia ambil persamaan lebih kecil 1, lebih besar negatif 1. So, yang ini pun sama. Lebih kecil negatif 3, lebih besar 3. Awak selesaikan, awak dapat jawapan dia. Okay? So, itu untuk... objek dan image. Okay. So, kat sini ada latihan. Cuti kan? Sabtu Ahad tak ada buat apa. Boringnya hidup tanpa add maths kan? Okay, jadi tadi ada latihan yang sangat sekejap. 5 minit dah siap. So, saya tambah latihan ini. 2 muka surat. Boleh? Boleh. Okay. So, hantar 2 muka surat ini. Hantar ke dalam Telegram. Tulis nama. Okay. So, yang ini awak buat soalan 1 ni buat B. Nombor 2 ni awak buat. Nombor 3 ni. Tak apa. Kalau tak boleh nanti kita bincangkan.
Diberi fx. Okey, awak cubalah dulu. 1, 2, buatlah semua ni. Kan, kesian soalan tu nanti kalau awak tak buat. Kalau tak boleh, tak apa, awak tinggalkan. Kalau ramai kata tak boleh, awak cuba dulu. Kalau tak boleh. Buat 1 sampai 5 Awak tengok dulu. Kalau rasa tak boleh, jadi tak apa. Buat latihan yang tadi, yang ini kita akan bincangkan next class. Okey, tapi cuba dulu. Cuba dulu, lepas tu respon dalam grup Telegram. Cakap kalau cikgu 1.3 tu tak faham lagi lah sebab saya baru terang satu contoh soalan tadi. Tapi sekarang dah dekat pukul 10. Jadi kalau awak kata tak okey, yang ini kita hold, nanti saya akan terangkan balik minggu depan. Tapi cubalah dulu. Kalau ramai sangat cikgu, ramai sangat respon kata tak boleh nak buat 1.3 ni, saya tak nak awak tiru kawan ya. Jangan main tiru tapi tak faham apa benda pun. Okay, kalau kamu tak boleh buat, awak bagi tahu dan saya akan ulang balik yang 1.3 ni, saya akan terang pada hari Selasa minggu depan. Okay? Boleh? Hello? Boleh. Okay, jap. Aku nak tengok berapa ramai orang sebenarnya dalam ni. Okay, sekarang ada 62 orang. Okay. Okay, so kita stop dekat sini. Lepas ni ada kelas apa? BM. Okay, ada kelas BM. Okay, jadi lepas ni tolong tengok siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran. Nanti kalau tak, saya anggap kamu tak hadir. Okay, so kalau ikutkan dalam record sekarang ada 62 orang, bermakna 10 orang yang tak ada. Okay, bye. Assalamualaikum. Tengok balik yang saya dah rakam kalau tak faham. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.